Tajuk: Godaan Sebuah Kesilapan. Abang, kenapa malam ni lain macam? Saya rasa macam nak gila. Suara bisikan itu bergema. Dalam kesejukan malam di calet peranginan ini, hanya bunyi deru nafas kami yang saling bersahutan memenuhi ruang. Suasana cepat menjadi hangat. Setiap sentuhan terasa begitu mendalam, membangkitkan satu perasaan yang sudah lama terpendam, membuat seluruh tubuh saya seakan terbuai. Namun, saat cahaya bulan samar-samar menerobos masuk melalui tingkap dan menyinari seraut wajah di sisi saya, darah saya seakan berhenti mengalir. Wanita yang sedang terbuai dalam pelukan saya ini bukanlah istri saya. Sekarang, izinkan saya ceritakan bagaimana satu kesilapan di malam itu telah menggoncang seluruh hidup saya. Sebuah kisah yang penuh bahaya dan mendebarkan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like di bawah. Semuanya percuma. Nama saya Ismail, seorang kontraktor ubah suai rumah berumur 55 tahun. Sejak muda, saya sangat gemar bersukan, sehingga kini, saya masih aktif mendaki bukit dan bersenam di gym. Saya bangga karena walaupun usia semakin meningkat, saya masih menjaga stamina badan dengan baik. Saya sudah 25 tahun berkahwin dengan Salmah, istri saya yang 2 tahun lebih muda. Namun sejak kebelakangan ini, hubungan kami sering tegang. Kami kerap bertengkar hanya karena hal-hal kecil. "Abang, tolong basuh pinggan tuh," kata Salmah suatu petang. "Saya baru balik kerja, penat seharian. Takkan kerja rumah pun saya kena buat," balas saya. "Cakap elok-elok tak boleh ke? Kenapa asyik nak mengarah saja?" "Yalah, saya buat. Kenapa nak bising-bising? Dah tahu, buat sajalah. Tak perlu banyak soal." Beginilah keadaan kami setiap hari. Dulu kami tidak begini. Mungkin inilah yang orang panggil fasa jemu dalam perkahwinan. Di tengah-tengah kekusutan ini, saya mempunyai seorang kawan baik yang menjadi tempat saya meluahkan perasaan, namanya Tahir, sebaya dengan saya. Dia seorang ejen hartanah yang nampaknya sangat berjaya. Dia selalu memandu kereta mewah dan memakai pakaian berjenama. Setiap kali kami keluar minum, ada satu perkara yang dia tak pernah lupa untuk dibanggakan, kisah kehangatan hubungan intimnya dengan istrinya yang 20 tahun lebih muda. "Ismail, kau takkan faham selagi tak rasa. Hebat betul bila dapat istri muda nih," katanya sambil ketawa. "Sudahlah, Tahir. Tak elok cakap macam tu. Kita nih dah tua." Betul. Istri aku, si Yasmin tuh, memang luar biasa. Dia juru latih yoga, badan pun lentik. Kalau di bilik tidur, memang panas. Sehari 3 kali pun boleh. Dah. Tak malu ke kau nih?" Tahir kelihatan sangat seronok setiap kali bercerita tentang hal itu. Sejujurnya, jauh di sudut hati, saya cemburu. Di rumah, saya hanya bertikam lidah dengan istri. Waktu malam pula, kami tidur membelakangkan antara satu sama lain. Sedangkan kawan saya ini, setiap hari dilayan mesra oleh istri mudanya. Beberapa minggu lalu, Tahir dan Yasmin mengadakan jamuan rumah baru. Saya dan Salmah turut dijemput. Rumah mereka memang cantik dan mewah, dengan hiasan dalaman yang sangat modern. "Wah, Tahir, cantik betul rumah kau. Mesti mahal nih," puji saya. Tak adalah mahal sangat," jawab Tahir dengan nada angkuh tetapi jelas kelihatan bangga. Ketika itulah Yasmin muncul. "Hai, Abang Ismail. Banyak saya dengar cerita tentang abang dari Abang Tahir. Wah, sasa badan abang ya, mesti rajin bersenam." Yasmin memang jelita. Walaupun berumur 35 tahun, susuk tubuhnya sangat menawan. Sebagai seorang juru latih yoga, badannya tegap tetapi masih mengekalkan lekuk tubuh yang feminin. Tak adalah. Saja suka-suka untuk kesehatan," jawab saya, sedikit malu. "Beruntunglah. Suami saya nih pemalas nak bersenam. Perut saja yang ke depan." Sambil berkata begitu, Yasmin menyentuh lembut lengan saya. Pada ketika itu, saya merasakan satu getaran yang aneh. Renungan matanya bukan renungan biasa, ia seolah-olah menunjukkan minatnya terhadap saya. "Sayang, buat apa tuh? Cepat hidangkan air untuk tetamu," panggil Tahir. Yasmin seakan berat hati beredar dari sisi saya. Namun sepanjang majelis itu, dia sering memberikan perhatian lebih kepada saya. Ketika menuang air atau menghidangkan makanan, dia pasti akan duduk di sebelah saya dan coba berbual. "Abang Ismail selalu bersenam apa?" "Saya ke gym, kadang-kadang berenang juga. Saya pun teringin nak belajar berenang. Nanti kalau abang ada masa lapang, boleh kita pergi sama-sama?" Begitulah cara dia berbual, tanpa mempedulikan langsung kehadiran istri saya, Salmah, di sebelah. Salmah hanya duduk dengan wajah bersahaja seperti biasa,
Tetapi entah kenapa, jantung saya berdebar-debar. Dalam perjalanan pulang, Salmah tiba-tiba bersuara. "Istri kawan abang si Yasmin tuh, peliklah perangai dia." "Pelik macam mana?" "Macam terlebih mesra dengan kawan suami sendiri. Mungkin dia cuma nak ramah, tak nak bagi suasana jadi kekok." "Entahlah, pada pandangan saya, macam ada makna lain," kata Salmah. Hati saya tersentak. Adakah Salmah perasan cara saya memandang Yasmin? Sejujurnya, sepanjang majlis itu, saya tidak dapat mengalihkan pandangan daripada susuk tubuh dan haruman minyak wanginya. Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan Yasmin tidak pernah hilang dari pikiran saya. Tiba-tiba, saya mendapat satu ide. Kebetulan waktu itu cuaca sangat baik dan sesuai untuk pergi bercuti. "Tahir, apa kata kita pergi bercuti berempat hujung minggu nih?" cadang saya. "Bercuti? Tiba-tiba saja?" "Iyalah, asyik kerja saja. Stres pun ada. Umur macam kita nih, bila lagi nak berjalan-jalan." "Betul juga tuh, nak kemana?" "Kita ke Cameron Highlands. Boleh tengok ladang teh, suasana pun sejuk. Kita sewa chalet 1 malam." "Bagus juga ide tuh, nanti aku bincang dengan Yasmin." Tahir terus bersetuju. Mungkin dia juga teruja untuk bercuti romantis dengan istri mudanya. Sejujurnya, saya pun menaruh harapan yang sama. Apabila saya beritahu Salmah, dia kelihatan tidak begitu berminat. "Perlu kepergi, duduk rumah rehat lagi bagus. Sekali-sekala, apa salahnya? Coba awak ingat, bila kali terakhir kita pergi bercuti berdua?" "Entah. Dah tak ingat pun." Sebab itulah kita kena pergi kali ini." Akhirnya, Salmah akur. Saya terus menempah sebuah chalet 2 bilik di Cameron Highlands melalui internet. Pada hari percutian, kami bertolak dengan kereta saya. Yasmin yang duduk di belakang kelihatan sangat menawan. Abang Ismail nih sebab rajin bersenam agaknya, bawa kereta pun nampak mantap, pujinya. "Terima kasih." Sambil pandu, sambil tengok pemandangan, seronok juga. Setiap kali mata kami bertemu melalui cermin pandang belakang, dia pasti akan menghadiahkan senyuman manis. Tahir yang duduk di sebelah saya pula asyik berborak dengan kuat, penuh bersemangat. "Ismail, malam nih kita enjoy betul-betul. Kau nih, belum sampai dah bising, sabarlah sikit." "Bukan apa, aku teruja sangat dapat bercuti dengan Yasmin." Tahir coba memegang tangan Yasmin, tetapi Yasmin pantas mengelak. Kemudian, matanya bertemu dengan mata saya. Setibanya di chalet, kami meletakkan barang-barang dan tidak lama kemudian, waktu makan malam pun tiba. Kami memesan pizza dan sate melalui GrabFood untuk makan bersama di ruang tamu. Tahir yang dari tadi sudah keletihan, terus makan dengan berselera. Saya, Salmah dan Yasmin makan secara sederhana, tetapi Tahir makan tanpa henti. "Abang, makan tuh perlahan-lahan sikit. Nanti sakit perut," tegur Yasmin. Tetapi Tahir tidak mengendahkannya. "Tak apa, sayang. Hari ini kan hari bercuti. Kena makan puas-puas. Abang Ismail, tolonglah nasihatkan dia sikit. Macam nih gayanya, sekejap lagi mesti tumbang," pinta Yasmin. Sejujurnya, saya berharap Tahir cepat penat dan masuk tidur. Barulah saya boleh meluangkan lebih banyak masa dengan Yasmin. "Tahir, betul kata Yasmin tuh, esok masih ada. Rehatlah sikit." Yalah, tapi kalau bercuti tak makan, apa seronoknya?" Tidak lama kemudian, Tahir yang kekenyangan dan keletihan terus masuk ke bilik. Sebaik sahaja merebahkan badan di atas katil, kedengaran bunyi dengkurannya yang kuat. "Ya Allah, suami saya nih. Kenapalah macam nih?" keluh Yasmin. "Dia memang macam tuh dari dulu. Kuat makan, kuat berborak. Minta maaflah sebab dah tunjuk perangai macam nih masa bercuti." Tak apa. Awak yang banyak bersabar layan suami berumur nih. Dah biasa dah. Cemburu saya tengok orang macam abang nih, pandai kawal diri." Tiba-tiba, Salmah mencelah dengan nada sinis. "Abang nih kenapa asyik ambil berat pasal orang lain? Istri orang tuh tak payah sibuklah. Lebih baik abang ambil berat pasal saya." Kata-kata pedas Salmah membuatkan saya naik angin. "Awak nih kenapa? Depan orang pun nak cakap macam tuh?" Tak jaga air muka saya langsung. Akhirnya, kami mula bertengkar lagi. Yasmin kelihatan serba salah di tengah-tengah kami. "Maafkan saya. Rasanya sebab saya. Abang dengan kakak jadi macam nih. Tak ada kena-mengena dengan awak. Ini hal kami," jawab Salmah dengan dingin. Dia kemudiannya bangun dan menuju ke sofa di ruang tamu, lalu menyatakan dia mahu tidur di situ sahaja. "Salmah, janganlah macam nih, tidur dalam bilik." "Tak apalah, saya tidur sini. Suasana pun dah tak seronok."
Salmah terus berbaring di sofa dengan degil. Saya tiada pilihan lain selain masuk ke bilik seorang diri. Pikiran saya berkecamuk. Hubungan dengan istri semakin retak, manakala perasaan terhadap Yasmin semakin membara, terutamanya selepas melihat renungan mesranya hari ini. Malam semakin larut, tetapi mata saya tidak mahu lelap. Salmah tidur di ruang tamu, Tahir berdengkur di bilik sebelah, dan saya keseorangan melayan perasaan. Kira-kira pukul 3 pagi, tiba-tiba saya terdengar bunyi pintu bilik dibuka perlahan. Satu lembaga senyap-senyap menghampiri katil saya. Saya sangka itu Salmah yang sudah sejuk hatinya dan masuk ke bilik. Kedengaran bunyi pakaian ditanggalkan, dan kemudian saya merasakan kehangatan tubuh seseorang di sebelah saya. Tanpa kata-kata, satu sentuhan lembut mula membelai dada saya. Sudah lama saya tidak merasai kemesraan sebegini, jadi saya menyambutnya secara semula jadi. Dalam kegelapan, kami saling merasai kehangatan. Tubuh itu terasa lebih anjal dan feminin berbanding tubuh istri saya. Haruman minyak wanginya juga berbeza, sangat manis dan menggoda. Malam itu terasa sangat hangat dan penuh kegairahan. Wanita itu jauh lebih aktif dan bersemangat berbanding Salmah yang saya kenali. Setelah semuanya berakhir dengan penuh kepuasan, saya bangun untuk ketandas dan memasang lampu tidur di sisi katil. Ketika itu, jantung saya seakan terhenti. Wanita yang terbaring di atas katil itu bukanlah istri saya. Itu adalah Yasmin, dengan rambutnya yang panjang mengurai, sedang tidur lena. Bagaimana ini boleh terjadi? Saya bergegas ke ruang tamu. Salmah masih nyenyak tidur di atas sofa, berselimut. Saya kembali ke bilik, dan memang sah, Yasmin berada di atas katil saya. Seluruh badan saya menggigil. Saya sadar apa yang baru saja saya lakukan. Cepat-cepat saya padamkan lampu dan kembali berbaring membelakanginya, berpura-pura tidur. Pikiran saya menjadi kosong. Tiba-tiba, Yasmin memusingkan badannya dan memeluk saya dari belakang. Dia berbisik perlahan di telinga saya, malam tadi, sangat istimewa. Suara itu kedengaran manis, tetapi bagi saya ia sangat menakutkan. Yasmin memeluk saya seketika sebelum bangun dan senyap-senyap kembali ke biliknya. Saya terbaring kaku. Saya tidak pasti sama ada apa yang berlaku itu realiti atau mimpi. Tetapi haruman dan kehangatan yang ditinggalkannya di atas katil membuktikan segalanya adalah nyata. Rasa bersalah mula menyelubungi diri. Saya telah mengkhianati istri yang telah bersama saya selama 25 tahun. Namun, anehnya, di sebalik rasa bersalah itu, ada satu perasaan nikmat yang tidak dapat saya nafikan. Susuk tubuh Yasmin yang menawan, nafasnya yang hangat, dan bisikan terakhirnya terus terngiang-ngiang di telinga. Malam tadi, sangat istimewa. Menjelang subuh barulah saya dapat melelapkan mata, tetapi mimpi saya diganggu oleh bayangan peristiwa tadi, satu campuran antara rasa bersalah dan kenikmatan. Keesokan paginya, saya berasa sangat berat untuk bangun. Saya tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan semua orang. Apabila saya keluar ke ruang tamu, Salmah sudah bangun dan sedang menyediakan sarapan ringkas. "Dah bangun?" tanyanya. Salmah kelihatan seperti biasa, seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang kejadian malam tadi. Tidak lama kemudian, Tahir dan Yasmin pun keluar. Tahir mengadu pening kepala karena makan terlalu banyak, manakala Yasmin kelihatan tenang. "Aduh, peningnya kepala aku. Banyak sangat makan semalam." "Kan saya dah cakap," balas Yasmin, tetapi dia langsung tidak memandang saya. Dia berkelakuan seolah-olah tiada apa yang berlaku. "Abang Ismail, nak kopi?" tawarnya. "Boleh juga, terima kasih." Ketika Yasmin menghulurkan cawan kopi, jari kami bersentuhan sedikit. Serta-merta, kenangan malam tadi kembali menerjah. Dalam perjalanan pulang, saya terus-menerus berasa keliru. Yasmin kelihatan selamba berbual dengan Tahir, manakala saya yang sedang memandu asyik mengerling ke arahnya melalui cermin pandang belakang. Setibanya di rumah, ketika kami bersalaman untuk berpisah, Yasmin berbisik perlahan kepada saya, "Percutian ini takkan saya lupakan, Bang." "Terima kasih." Saya faham maksud di sebalik kata-katanya. Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan Yasmin tetap menghantui pikiran saya, terutamanya kenangan malam yang penuh debaran itu. Persoalannya, bagaimana saya hendak menghubunginya semula, melalui Tahir sudah tentu mustahil. Saya tiada alasan untuk menghubunginya secara terus. Akhirnya, saya mendapat satu ide. "Tahir, apa kata kita buat satu grup WhatsApp untuk kongsi gambar-gambar percutian kita?" Ide bagus tuh. Saya segera mencipta grup WhatsApp tersebut. Akhirnya, saya mempunyai saluran untuk berhubung dengan Yasmin. Beberapa hari kemudian,
Saya memberanikan diri menghantar message pribadi kepadanya. Yasmin, malam tuh, awak tak salah bilik ke? Saya menunggu dengan penuh debar. Akhirnya, message saya dibalas, tetapi jawabannya di luar jangkaan saya. Saya tahu itu bilik abang, bukankah abang pun mahukan saya? Saya tergama membaca message-nya yang begitu terus terang. Saya tidak tahu bagaimana hendak membalas. Tidak lama kemudian, satu lagi message masuk. Sejujurnya, Abang Tahir tak dapat memuaskan saya sebagai seorang istri, tapi abang, lain. Jantung saya berdegup kencang. Kalau abang sudi, kita jadi pasangan kekasih, nak? Saya tidak pernah menyangka dia akan sejauh ini. Setelah berpikir selama hampir sejam, akhirnya saya membalas. Itu terlalu bahaya. Kita boleh jumpa secara rahasia. Abang pun mahukannya, kan? Kata-kata Yasmin ada benarnya. Saya juga ingin bertemu dengannya lagi. Kebetulan, beberapa hari kemudian saya ada kerja di luar kawasan. Saya menjadikannya sebagai alasan. Sayang, abang kena pergi JB 2 hari, mulai esok. Baiklah. Hati-hati, jawab Salmah acuh tak acuh. Saya segera menghantar message kepada Yasmin. Esok awak lapang? Saya ada kerja di luar kawasan, boleh luangkan masa sehari. Betul ke? Kita nak jumpa di mana? Saya akan cari tempat yang sunyi. Keesokan harinya, saya menempah sebuah hotel di pinggir bandar sebagai lokasi pertemuan kami. Yasmin sudah pun tiba dan menunggu di sana. Abang, saya tak sangka abang akan datang. Saya pun banyak berpikir. Abang menyesal? Tak, langsung tidak. Hari itu, kami meluangkan masa bersama dengan lebih hangat berbanding di caleg dahulu. Kali ini, kami berdua sadar sepenuhnya apa yang kami lakukan, memberikan satu perasaan yang berbeza. Abang, boleh saya tanya sesuatu? Tanyalah apa saja. Di rumah, macam mana hubungan abang dengan Kak Salmah? Sejujurnya, tak berapa baik. Setiap hari ada saja yang tak kena. Saya dah agak nampak dari riak wajah abang. Yasmin melentokkan kepalanya di dada saya. Abang tahu tak suami saya macam mana? Luaran nampak hebat, tapi sebenarnya dia tengah serabut dengan masalah keuangan. Di bilik tidur pun, dia tak mampu puaskan saya lagi. Suara Yasmin kedengaran sedih. Mendengar cerita ini, rasa bersalah saya terhadap Tahir sedikit berkurangan. Jadi selama ini, awak cuma bersabar? Ya. Tapi selepas bertemu abang, baru saya tahu bagaimana rasanya bersama lelaki yang gagah sebenarnya. Kata-kata Yasmin membuatkan saya semakin terpikat. Bolehkah kita selalu berjumpa? Sudah tentu, tapi kita kena hati-hati. Pasti, saya tak minta apa-apa. Cukup sekadar kita dapat selalu bersama. Yasmin kelihatan benar-benar jatuh cinta pada saya, dan begitu juga saya. Sejak itu, kami mula berjumpa seminggu sekali atau 2 kali, selalunya di hotel terpencil. Hubungan kami menjadi semakin mendalam. Namun, suatu hari, ketika di tempat letak kereta hotel, saya terserempak dengan seorang kenalan Tahir, jantung saya hampir gugur. Kita kantoi ke, bang? Tak. Rasanya dia tak nampak kita berdua. Bahayalah macam nih. Tak apa bang. Kita cuma perlu lebih berhati-hati. Tetapi saya mula berasa cemas. Lambat laun, hubungan ini pasti akan terbongkar. Namun, saya tidak dapat menahan nafsu terhadap Yasmin. Keremajaannya, kecantikannya, dan renungan matanya yang hanya tertumpu pada saya telah memikat saya sepenuhnya. Sebulan berlalu, Yasmin menjadi semakin posesif. Jika dahulu dia berpuas hati bertemu seminggu sekali, kini dia hampir setiap hari menghubungi saya. Abang, kenapa hari ini tak message saya? Maaf, abang sibuk sikit. Abang tak rindu saya ke? Mestilah rindu. Kalau macam tuh, esok kita jumpa ya. Sekejap pun jadilah. Permintaannya untuk berjumpa menjadi semakin kerap. Suatu hari, dia berkata, Abang, saya tak perlukan apa-apapun, cuma nak selalu bersama abang. Kalau selalu sangat, bahaya. Tak apa, saya ada abang, itu dah cukup. Renungan matanya menjadi semakin sayu. Saya sadar perasaannya bukan lagi sekadar nafsu, tetapi sudah bertukar menjadi obsesi. Yasmin benar-benar mabuk dengan keperkasaan saya. Suatu hari, satu insiden yang sangat berbahaya berlaku. Ketika keluar dari tempat letak kereta hotel, saya terserempak dengan Encik Kasim, seorang rakan niaga Tahir yang pernah saya temui di satu majelis makan malam. Mujurlah Yasmin sudah keluar dahulu dan saya bersendirian. Encik Ismail, buat apa di sini? Oh, Encik Kasim, ada mesyuarat dengan klien. Oh ya, di tempat macam nih, klien saya ada kerja dekat kawasan nih, jawab saya.
Coba beralasan. Walaupun saya berjaya menutupinya, saya nampak riak siak wasangka di wajahnya. Pulang ke rumah, hati saya tidak tenang. Adakah rahasia kami sudah terbongkar? Saya menghantar message kepada Yasmin. Hari ini saya terjumpa kenalan di hotel. Bahaya sangat. Siapa? Bukan Abang Tahir, kan? Bukan. Tapi orang yang rapat dengan dia. Jangan risau, Bang. Dia bukan nampak kita bersama, kan? Yasmin masih tenang, malah lebih berani daripada saya. Lebih baik kita jangan jumpa untuk sementara waktu. Kenapa? Ada apa-apa ya Dike? Tak ada. Cuma untuk langkah berjaga-jaga. Tak nak, tanpa abang, macam mana hidup saya? Obsesinya semakin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, istri saya mula bertanya, Abang, kebelakangan nih abang selalu balik lewat. Kerja luar kawasan pun makin kerap. Kerja banyak, sayang. Ekonomi tak menentu, kenalah kerja lebih kuat. Mujurlah Salmah tidak bertanya lebih lanjut. Namun, Yasmin semakin mendesak untuk berjumpa. Abang, saya rindu sangat sampai rasa nak gila. Bahaya, buat masa nih kita kurangkan berhubung. Habis tuh saya macam mana? Di rumah, Abang Tahir asyik buat saya stres. Abang sajalah penawar saya. Sabar sikit, nanti keadaan dah reda, kita jumpa. Tak boleh, abang nak tinggalkan saya ke? Jangan buat saya jadi gila. Message-nya semakin terdesak, kadang-kadang berbaur ugutan. Akhirnya, seminggu kemudian kami bertemu semula. Saya terpaksa mengalah. Abang, saya rindu sangat, katanya. Saya pun, kita akan terus berjumpa, kan? Entahlah. Saya rasa bahaya. Kita boleh cari tempat lain. Yang penting, kita dapat bersama. Yasmin nampaknya tidak akan berputus asa. Hari itu, ketika meninggalkan hotel, saya terpaksa meninjau sekeliling berkali-kali, bimbang terserempak dengan sesiapa. Pulang ke rumah, Salmah sedang menonton TV. Awal abang balik hari ini. Iya, kerja habis awal. Dah makan? Dah, makan di luar tadi. Salmah tidak bertanya lagi. Dulu, dia pasti akan bertanya saya makan di mana dan dengan siapa. Tiba-tiba saya terfikir, istri saya semakin tidak peduli, manakala Yasmin semakin obsesif. Sampai bila keadaan ini akan berterusan? Namun, saya masih tidak dapat memadamkan nafsu terhadapnya. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, saya pulang agak lewat selepas bertemu Yasmin, sekitar pukul 11 malam. Rumah gelap gelita, mungkin Salmah sudah tidur. Namun, saya nampak lampu di meja makan terpasang. Di atas meja, ada sebuah bekas makanan dengan sekeping nota kecil di atasnya. Kalau dah sejuk, panaskan dalam microwave 1 menit. Tulisan Salmah. Saya buka bekas itu. Di dalamnya ada lauk kegemaran saya, ayam masak merah, dan beberapa lauk sampingan lain. Hati saya tiba-tiba tersentuh. Ketika saya hendak menanggalkan baju kerja, saya terpegang sesuatu di dalam poket. 2 keping koyok dan sebotol vitamin. Entah bila dia meletakkannya di situ. Kemudian saya perasan, bahagian lengan baju yang terkoyak sedikit telah dijahit kemas dengan tangan, pasti kerja Salmah. Tiba-tiba, kenangan 25 tahun perkawinan kami menerjah. Salmah memang sentiasa begini. Dia tidak pandai berkata-kata manis, tetapi dia tidak pernah lupa menjaga saya. Jika saya keluar kerja awal pagi, dia akan siapkan bekal. Jika saya demam, dia akan sediakan obat. Jika baju saya koyak, dia akan menjahitnya senyap-senyap. Tetapi, apa yang sedang saya lakukan sekarang, rasa bersalah mencengkam jiwa, dan tanpa sadar, air mata saya bergenang. Saya masuk ke bilik tidur. Salmah sedang nyenyak. Saya berbaring di sebelahnya, tetapi tidak dapat tidur. Bayangan pertemuan saya dengan Yasmin silih berganti dengan wajah istri saya yang setia. Sejak hari itu, hati saya menjadi resah. Apabila Yasmin menghubungi, saya tidak lagi berasa teruja. Abang, bila kita boleh jumpa? Minggu ini abang sibuk sikit. Minggu depan? Tengoklah macam mana. Abang macam coba elakkan diri dari saya. Bukan macam tuh. Habis tuh apa? Abang dah bosan dengan saya? Message-nya menjadi semakin sensitif. Seminggu kemudian, kami bertemu, tetapi perasaan saya sudah berbeza. Abang, kenapa dengan abang nih? Abang dah tak macam dulu, katanya. Maksud abak? Abang nampak kosong, macam jumpa saya sebab terpaksa. Kata-katanya benar. Saya tidak lagi merasakan kegairahan yang sama. Yasmin, kita perlu berbincang. Bincang pasal apa? Pasal hubungan kita. Wajah Yasmin serta-merta berubah.
Abang jangan cakap abang nak putus. Kita hentikan semua nih. Sebelum terlambat. Apa? Suaranya bergetar. Maafkan saya. Ini semua salah. Kita kena tamatkannya sebelum semua orang terluka. Apa salah saya? Abang dah tak suka saya ke? Bukan macam tuh. Hubungan ini sendiri yang salah. Tak nak, saya tak boleh hidup tanpa abang. Dia memegang lengan saya. Jangan tinggalkan saya. Jangan buat saya jadi gila. Yasmin, tolonglah faham. Saya tak boleh faham. Saya terlalu sayangkan abang. Saya juga sukakan awak. Tapi ini bukan cinta. Habis tuh apa? Ini cuma nafsu. Nafsu sementara. Yasmin mula menangis. Kejamnya abang. Abang cuma pergunakan saya? Bukan, saya dah banyak berpikir. Kalau dah pikir, sepatutnya abang terus bersama saya. Tidak. Justru karena saya sudah pikir masak-masak, saya buat keputusan ini. Selepas lama menangis, dia tiba-tiba menjadi marah. Baiklah. Tapi abang pun bersedialah. Apa maksud awak? Saya akan pastikan bukan saya seorang saja yang menderita. Awak ugut saya? Ini bukan ugutan. Ini amaran. Selepas berkata begitu, Yasmin terus pergi. Dalam perjalanan pulang, hati saya bercampur baur. Lega karena semuanya sudah berakhir, tetapi risau dengan kata-kata terakhirnya. Di rumah, Salma sedang menyediakan makan malam. Dah balik, pergi basuh tangan. Ketika makan, saya sadar betapa berharganya rutin harian seperti ini. Salma. Terima kasih. Tiba-tiba saja, kenapa? Entah. Terima kasih untuk segalanya. Salma memandang saya dengan hairan, kemudian tersenyum kecil. Abang nih salah makan ubat ke? Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, saya dapat tidur dengan Lena, walaupun masih ada sedikit kerisauan tentang Yasmin. Beberapa hari selepas perpisahan itu, keadaan senyap. Tiada sebarang panggilan atau message daripadanya. Adakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Ketika saya mula berasa lega, tiba-tiba saya menerima message daripadanya. Abang, saya tak kuat. Boleh tak kita jumpa semula? Saya tidak membalasnya. Abang, tolonglah. Jumpa sekali lagi saya. Message-nya datang bertalu-talu. Kalau abang tak balas, saya tak tahu apa akan jadi pada diri saya. Kandungannya semakin terdesak. Beberapa hari kemudian, dia mula menelepon, tetapi saya tidak menjawab. Suatu malam, ketika saya dan Salma sedang makan, telepon saya berdering. Abang, tak nak jawab telepon tuh? Nombor tak kenal. Mungkin scammer. Tetapi panggilan itu tidak berhenti. Saya bimbang itu Yasmin yang menggunakan nomor lain. Saya ketandas untuk menjawab. Memang benar, itu Yasmin. Kenapa abang tak jawab panggilan saya? Yasmin, cukuplah. Semuanya dah berakhir. Belum, saya masih sayangkan abang. Tolonglah faham. Saya tak boleh faham. Kalau abang terus macam nih, saya terpaksa buat sesuatu. Awak nak buat apa? Abang tahu apa yang saya boleh buat. Suaranya kedengaran dingin. Sejak itu, dia terus mengganggu saya. Kadangkala merayu, kadangkala mengugut. Saya hidup dalam ketakutan, bimbang dia akan mendedahkan segalanya kepada Salma. Kemudian, secara tiba-tiba, gangguannya berhenti. Beberapa hari berlalu tanpa sebarang berita. Keadaan ini membuatkan saya lebih cemas. Adakah dia sedang merancang sesuatu yang lebih besar? Seminggu kemudian, Tahir menelepon saya. Ismail, aku ada masalah besar. Kenapa Tahir? Bisnis aku, dah bankrupt. Apa? Macam mana boleh jadi macam tuh? Rakan kongsi lari bawa duit. Pelaburan semua hangus. Suara Tahir kedengaran putus asa. Habis tuh sekarang macam mana? Orang hutang dah datang serang rumah. Yasmin pun dah jadi lain macam. Mungkin sebab stres. Asyik menangis, tak nak makan, kadang-kadang bercakap seorang diri. Hati saya tersentak. Adakah ini semua kerana saya? Lepas nih kau nak buat apa? Aku rasa aku kena tinggalkan KL. Balik kampung di Johor, mulai hidup baru. Bila kau nak pergi? Dalam minggu nih Yuka. Mendengar kata-kata Tahir, perasaan saya bercampur baur. Kasihan, tetapi pada masa yang sama, saya berasa lega karena drama ini akan berakhir. Beberapa hari kemudian, Tahir menghubungi saya buat kali terakhir. Ismail, kami dah nak bertolak. Terima kasih sebab jadi kawan yang baik selama nih. Jaga diri, Tahir. Kuatkan semangat. Terima kasih. Nanti kalau aku dah stabil, aku hubungi kau. Begitulah, Tahir dan Yasmin meninggalkan Kuala Lumpur. Saya lalu di hadapan rumah lama mereka beberapa hari kemudian. Rumah itu sudah kosong. Barulah saya sadar, semuanya benar-benar sudah berakhir. Saya melepaskan nafas lega. Akhirnya,
Saya berjaya melepasi krisis ini tanpa pengetahuan istri saya. Petang itu, saya mengajak Salmah berjalan-jalan di taman berdekatan. Sudah lama kami tidak berbuat begitu. Kenapa abang nampak gembira hari ini? Entah. Mungkin sebab cuaca baik. Kerja abang makin oke ke? Boleh tahan. Oh ya, abang dapat tahu Tahir dah pindah. Ya, habis tu istri dia macam mana? Mestilah ikut sekali. Salmah tidak bertanya lebih lanjut. Sambil berjalan, saya terfikir. Sebenarnya, perkara yang paling penting dalam hidup saya adalah rutin harian yang biasa seperti ini. Saat-saat hangat bersama Yasmin yang muda dan jelita itu hanyalah nafsu sementara. Tetapi, kehidupan sederhana bersama Salmah yang telah saya lalui selama 25 tahun inilah yang sebenarnya paling berharga. Sebulan telah berlalu sejak mereka berpindah. Saya perlahan-lahan kembali kepada kehidupan normal. Walaupun kadang-kadang masih bertengkar dengan Salmah karena hal-hal kecil, kini pertengkaran itu pun terasa berharga. Abang, tolong basuh pinggan. Baik, sekejap lagi abang buat. Betul nih, selalu cakap sekejap, tapi tak buat pun. Maaf, kali ini abang janji. Pada satu petang Ahad, saya dan Salmah pergi ke pasar raya bersama-sama. Nak beli apa lagi? Tanya saya. Kena beli ikan kembung kegemaran abang. Abang nampak letih kebelakangan nih, kena makan makanan berkhasiat. Salmah sentiasa menjaga saya dengan caranya tersendiri. Cintanya tidak diluahkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Ketika keluar dari pasar raya, saya teringat akan Yasmin. Bagaimana kehidupannya sekarang? Adakah dia baik-baik sahaja di tempat baru? Tetapi saya tidak perlu lagi memikirkannya. Kisah itu sudah tamat. Pulang ke rumah, melihat Salmah sibuk di dapur, saya berpikir, selama 25 tahun, inilah Salmah yang saya kenali. Tidak glamor, tidak istimewa, tetapi sentiasa setia di sisi saya. Ketika saya terbuai dengan godaan Yasmin, saya tidak pernah menghargai semua ini. Malah saya menganggapnya membosankan. Tetapi kini saya sadar, apakah itu cinta sejati? Kesetiaan dan kenangan bersama jauh lebih berharga daripada penampilan luaran atau kegairahan sementara. Abang, kenapa tenung saya macam tuh? Tanya Salmah sambil tersenyum. Entah, rasa macam istri abang nih cantik pula hari ini. Ada-ada sajalah abang nih, malulah saya. Salmah berpaling, tetapi saya nampak senyuman manis terukir di bibirnya. Malam itu, saya mengimbas kembali beberapa bulan yang lalu. Dari malam yang tersilap di chalet, pertemuan rahasia, sehinggalah perpisahan yang getir. Ia adalah waktu yang sangat mendebarkan dan berbahaya. Satu kesilapan hampir memusnahkan segala-galanya. Godaan yang hebat itu hanya sementara, tetapi perkawinan yang dibina bertahun-tahun ini adalah selamanya. Nafsu hanya meninggalkan rasa bersalah, manakala yang setia di sisi saya adalah keikhlasan istri saya. Kini saya tahu di mana letaknya kebahagiaan sejati. Ia bukan pada perkara yang hebat dan mengujakan, tetapi pada perkara biasa yang tidak pernah berubah dalam kehidupan seharian. Pada usia 55 tahun, saya telah mempelajari satu pengajaran yang sangat berharga. Mulai sekarang, saya akan menjaga kebahagiaan sederhana ini dan menghargai sisa hidup saya bersama Salmah. Terima kasih kerana menonton.